A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya sama-sama kita merafakkan syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama untuk sekian kalinya pada malam ni dapat menunaikan salat maghrib berjemaah dan insya-Allah bersama-sama dalam majlis ilmu kuliah maghrib kita pada malam ni. Yang saya hormati tuan pengurusi surau, seluruh staf kepimpinan surau, para asatizah madrasah ad-diniyah, para guru, para alim-alim, tuan-tuan imam, tuan Bilal yang hadir pada malam ni. Yang saya hormati lagi saya kasih tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya saya nak ucapkan belum terlambat untuk tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selamat tahun baru. Untuk tahun baru Islam kita dah Allah beri kesempatan untuk kita sampai ke 1445 Hijrah pada minggu lepas. Alhamdulillah dengan rahmat serta barakah dan juga apa yang Allah berikan peluang kepada kita ni, kita gunakan dan manfaatkan. Yang mana kita berdoa di doa akhir tahun supaya dihapuskan dosa-dosa kita yang pada tahun lalu, diangkat segala kesalahan-kesalahan kecil maupun kesalahan dosa-dosa besar, dan kita berdoa mudah-mudahan pada tahun yang baru ni sentiasa kita ni perbaharui dan tajdid niat dah jadi baik ke arah yang lebih baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dan adik-adik para hufaz yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebelum ni kita dah masih lagi membicarakan ataupun kita masih lagi dalam membincangkan hadis-hadis dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang mana ditulis ataupun dikarang oleh Imam Tirmizi. Mana kita tahu kitab Asy-Syama'il yang menceritakan daripada awal hadis-hadis membicarakan tentang fizikal Nabi SAW ataupun Rasulullah SAW, sehinggalah kalau kita lihat pada penghujung kitab, daripada fizikal Nabi sehingga akhlak seharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang Nabi tunjukkan kepada para sahabat secara umum dan khusus kepada umat Islam yang kita ni, yang ditinggalkan, yang Nabi SAW tinggalkan lebih daripada 1400 tahun. Yang mana bagaimana kita tahu Nabi berdakwah dalam kehidupan, dalam masa hayat beliau masih hidup, Islam hanya tersebar ataupun dakwah Nabi hanya di bumi Mekah dan juga bumi Madinah. Tetapi selepas dan dalam masa ketika Nabi masih hidup juga, bagaimana utusan-utusan dan juga sahabat Nabi yang diutus untuk menyebarkan dakwah sampai keluar daripada bumi Mekah dan juga Madinah. Dan kita lihat dan kita tahu bahawasanya zaman Sayyidina Umar Al-Khattab 2/3 daripada dunia ni, bagaimana Sayyidina Khattab saya nak guna istilah takluk ni dia, pasal dalam Islam kalau takluk ni nampak macam nak menjajah orang kan? Biasa Islam bukan datang ke satu-satu tempat untuk takluk nak rampas kawasan orang, tetapi Islam datang untuk menyebarkan dakwah dan juga syiar Islam tu sendiri. Jadi kita pun baru menyambut ataupun masuk ke tahun baharu awal Muharram pada minggu lepas. Saya katakan bagaimana peristiwa-peristiwa besar yang kita
tahu di sebalik peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas junjungan besar Nabi SAW, perjalanan yang Allah jalankan fizikal Nabi itu dalam satu-satu peristiwa pasti ada sebab dan juga hikmah. Peristiwa awal Muharram, kalau kita tahu sebelum awal Muharram, peristiwa yang berlaku sebelum hijrah Nabi, lebih kurang 18 bulan sebelum peristiwa hijrah Nabi, apa yang berlaku ke atas Nabi SAW? Peristiwa Isra' Mi'raj, kan? Jadi peristiwa itu ada rentetan, itu sebab dalam sirah sejarah tu dia ada garis masa, timeline dia daripada bumi diciptakan, bagaimana para anbiya, para rasul sebelumnya, sehinggalah yang dipanggilkan, dikatakan sampai satu masa akhir nanti Dajjal akan keluar, dan bagaimana fitnah Dajjal tu masuk ke dalam dunia dan berakhirnya dunia ni, dan dikumpulkan semua sekali apa yang berada di muka bumi ni, kita ni terutamanya di padang mahsyar. Jadi insya-Allah malam ni kita teruskan kita punya pengajian bagaimana kita nak mendekati, mengenali junjungan besar susuk tubuh Nabi SAW lebih rapat. Kita dah masuk dalam bab yang kelima, kita berhenti sebelum ni dalam bab yang keempat, bab yang menceritakan tentang bab yang keempat, bagaimana sifat hadis, yang beberapa hadis ada lebih kurang bab bagaimana Nabi SAW ni merapikan ataupun bagaimana Nabi SAW menjaga keterampilan diri. Ini bab yang kelima. Yang seterusnya ini bab yang menceritakan bagaimana yang dikatakan bab ada lebih kurang 7 hadis, bab maja'a fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab yang membahas ataupun membicarakan tentang uban yang ada pada rambut dan juga pada janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam beberapa hadis ni selain daripada sahabat ataupun riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang uban Nabi ini, dalam ini juga termasuk adanya beberapa hukum, bab hukum tentang bagaimana sama ada uban ni boleh diwarnakan ke, ataupun uban ni boleh diubah warna ataupun tidak, ataupun Nabi SAW sendiri pernah mewarnakan uban dengan alat ataupun dengan peralatan apa yang digunakan. Jadi insya-Allah kita terus masuk hadis yang ke-37, muka surat yang ke-48. Hadis daripada Qatadah bin Di'amah As-Sudasi, ni tabi'in. Minta adik-adik boleh seorang untuk bacakan dia punya matan hadis, kemudian kita tengok dia punya terjemahan dan tafsiran dia secara ringkas. Fadal. Hadis yang ke-37. Okey. Fadal. Okay, hadis yang ke-37 ni dalam bab yang kelima, hadis yang cerita tentang dikatakan Anas bin Malik ni tak ada, kalau ikutkan pada hadis ni secara mafhum dia, kita faham dia, dikatakan tidak banyak uban di kepala Nabi SAW. Sahabat ni, ini bukan sahabat, ni tabi'in, Qatadah bin Di'amah As-Sudasi nama dia, seorang tabi'in yang lahir pada tahun 60 Hijrah, yang mengambil hadis daripada sahabat-sahabat, antaranya Anas bin Malik, antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kemudian beliau wafat pada tahun 118 Hijrah. Jadi tafsiran daripada hadis ni dikatakan, pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan ubannya? Ditanya oleh Qatadah kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik menjawab, baginda tidak sampai melakukannya meskipun sudah ada beberapa helai uban di kedua-dua pelipisnya. Namun begitu Abu Bakar pernah mewarnakan ubannya dengan henna dan juga katab. Jadi tafsiran daripada hadis ni, yang pertama kita lihat dikatakan Anas bin Malik, seorang sahabat yang kita tahu lama bersama dengan Nabi SAW, PA Nabi, 10 tahun duduk dengan Nabi. Dikatakan dicerita kepada Qatadah, sebab kita tahu Nabi sebut khairul quruni
khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun tu adalah kurun dia bersama para sahabat. Kemudian 100 tahun selepas tu kurun terbaik, kemudian 100 tahun lagi 300. Maksudnya daripada zaman Nabi dikatakan kurun terbaik, 100 hingga 200 tahun tu itulah zaman dikatakan kalau 200 tahun zaman-zaman para imam mazhab dan juga para ahli hadis. Imam kita tahu Imam Syafi'i kurun kedua hijrah, lahir 157 hijrah, kemudian wafat Imam Abu Hanifah juga ketika zaman tu. Akhir sekali Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dia wafat meninggal tahun 179 hijrah. Kemudian lepas meninggalnya Imam empat pakar dalam bidang fiqh ni, kemudian lahirnya imam-imam mazhab, ulama-ulama dalam bidang hadis. Kita tahu kat saat itu dah 256 Imam Bukhari meninggal, Imam Muslim selepas itu Imam Muslim 273 72 hijrah lebih kurang, beturutan sampai 6 kali zaman. Ketika itu dikatakan 3 kurun pertama ni termasuk kurun pada zaman sahabat tu. Maksudnya ni tabi'in ni yang tak tak bertemu dengan Nabi SAW, tetapi dia ambil hadis ataupun riwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Ni kurun kedua hijrah, dia wafat 118 hijrah. Kemudian dikatakan dalam ni Anas cerita, dikatakan tak ada banyak pun dekat uban pada rambut Nabi. Kita pernah tengok hadis daripada bab yang pertama kan, Anas bin Malik sebut dikatakan tak sampai 20 helai pun uban ataupun rambut yang berwarna putih ada pada rambut dan juga janggut Nabi SAW. Dalam ni dikatakan 14 helai, ada hadis sebut 14. Bila kita lihat ada hadis sahabat riwayat 14, ada hadis sahabat riwayat 20. Itu sebab saya katakan sebelum ni, bukannya sahabat lihat pada dalam satu masa yang sama, ada sahabat lihat pada waktu lain, ada sahabat lihat pada waktu masa yang lain. Tetapi helaian rambut ni yang paling tebal kalau tengok hadis daripada Aisyah, nanti kalau yang akhir sekali disebut berapa yang sebenarnya sebab Sayyidatina Aisyah antara isteri Nabi yang mengira berapa helai uban pada rambut Nabi SAW. Kebanyakan para sahabat Anas bin Malik bukan dia lihat dari jauh, bukan maksudnya dia boleh nampak. Jadi jumlah tu bergantung kepada keadaan bila masa sahabat-sahabat ataupun isteri Nabi sendiri atau ahli keluarga Nabi SAW sendiri melihat. Kemudian ulama juga tafsir, dikatakan Nabi SAW dalam ni, kalau ikutkan hadis ni, dikatakan Nabi SAW ni tak pernah mencelup uban ni. Kalau kita tengok hadis nanti hadis lain, Nabi pernah mencelup, bukan tak pernah mencelup. Tetapi masuk dekat sini ada semalik-malik katakan Nabi tak kerap, tak selalu, tak macam Abu Bakar. Abu Bakar ni dikatakan Sayyidina Abu Bakar, uban ataupun rambut putih pada rambut dia tu, yang berwarna putih banyak. Jadi dia selalu warnakan dengan ada warna peralatan ni. Dia katakan kat bawah ni kalau tengok dia katakan warna hinak dan juga katam, iaitu sejenis tanaman rumput yang dikatakan sebagai pewarna rambut, menjadikan rambut warna kemerah-merahan. Yang pertama dalam ni dikatakan boleh warna rambut jadi warna kemerah-merahan. Dia tak warnakan hitam. Nanti boleh tak dalam ni bab ni kita tahu boleh tak nak warnakan uban ataupun rambut yang berwarna putih ni jadi warna hitam yang macam asal. Kita rambut hitam asal ni tuan-tuan, lepas tu jadi rambut dah tukar jadi uban ada putih, boleh tak nak jadikan warna hitam yang asal? Itu dalam bab hukum dalam hadis. Jadi dalam ni dia katakan kalau kita lihat apa yang ulama tafsir ataupun apa yang diceritakan oleh Anas bin Malik ni, nak cerita tentang bagaimana rambut Nabi SAW, dan sebenarnya dalam keadaan Nabi pernah celup ataupun mewarnakan rambut Nabi yang berwarna putih ataupun dipanggil sebagai uban, tetapi bukan kerap. Kemudian dalam ni keterangan juga kalau kita lihat pengajaran daripada hadis ni, bagaimana Nabi SAW ni mempunyai uban tapi tak banyak seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dalam ni nak menyatakan bahawasanya walaupun Nabi, kita tahu Nabi sebagai pemimpin, orang pemimpin ni banyak berfikir, tetapi bagaimana Allah jadikan kejadian ataupun apa yang ada pada zikir Rasulullah SAW ni. Nanti kita baca hadis yang seterusnya bagaimana kita tahu Nabi ni selalu berfikir. Itu sebab
dalam pesiri hijrah pun saya pernah banyak kali cerita kan, Suraqah bin Abdul Malik kejar Nabi kan, sebab nakkan nak bunuh Nabi, banyak kali jatuh daripada kuda dia, jadi sebab dia jadi askar upahan kan, jadi pembunuh upahan masa tu nak bunuh Nabi. Selepas Nabi keluar daripada rumah dia nak hijrah pergi Madinah kan, waktu tu kemudian hampir nak bunuh Nabi, Nabi janji apa kat dia. Waktu tu kalau ikutkan Suraqah ni, kalau dia dapat bunuh Nabi, dia dapat apa? 100 ekor unta kan. Nabi kata waktu tu dia nak bunuh Nabi, Nabi janji, bukan Nabi janji tambah 5 ekor unta ke 10 ekor, Nabi janji satu hari mahkota kerajaan Farsi ni dapat dekat kau, dia kata. Sebab akhir sekali bila Nabi dah wafat, zaman Sayyidina Umar, saya katakan bila kerajaan Farsi Rom ni, kita tahu kalau kerajaan-kerajaan kuat ni, zaman Sayyidina Umar baru kerajaan Farsi di Rom ni jatuh. Zaman tu, waktu tu Suraqah bin Abdul Malik ni dah beriman, dah memeluk Islam. Selepas daripada itu Suraqah bin Abdul Malik ni dia dah beriman kepada Allah dan dia memeluk Islam. Tetapi disebabkan surat yang Nabi tulis tu, bagaimana Nabi boleh, waktu tu sahabat, bila Sayyidina Umar Khattab baca surat yang diberikan oleh Suraqah bin Abdul Malik ni kan, waktu tu biasa kalau perang bila zaman dulu tu, dia bagi harta tu, siapa yang tentera yang barisan paling depan dapatlah harta yang orang kata dibagikan, harta yang mungkin dalam istana punya barang-barang. Jadi Suraqah ni datang waktu tu bila Sayyidina Umar dengan sahabat dia tengah bagi harta, dia kata dia nak mahkota yang raja pakai tu kan, raja Farsi pakai. Jadi sahabat-sahabat pun petikai. Kemudian dia keluar surat, Sayyidina Umar baca. Selepas baca, sahabat dengar, semua sahabat dan Sayyidina Umar menangis. Menangis sebab apa? Sebab belum waktu tu Nabi SAW, kita tahu hijrah Nabi bukan satu benda yang mudah. Nabi berhijrah umur 53 tahun. Ya, kalau kita tengok Nabi berhijrah pun bukan laluan biasa. Sebelum Nabi keluar daripada Mekah, Nabi sempat lambai kepada Kaabah kan. Kawasan di Bukit Sofa tu yang dipanggil sebagai, kalau tengok dalam sejarah, buku sejarah dipanggil Hazrawah, tempat sebelum Nabi berhijrah keluar ke kota Mekah tu, dia sempat dia lalu kawasan tu, kawasan rumah sepupu juga Fakitah, Ummu Hani. Kalau dalam Syama'il ni, Ummu Hani ada riwayatkan beberapa hadis daripada Nabi. Ummu Hani ni dia memeluk Islam selepas peristiwa Fathul Mekah. Sebelum tu dia tak memeluk Islam. Tapi nak katakan bagaimana karisma Nabi ni seorang yang berfikiran jauh. Tu sebab bila mana dia baca surat daripada Suraqah ni, mereka sedih. Nabi belum sampai ke bumi Madinah, belum masuk gua lagi waktu tu. Tapi bagaimana Nabi boleh berfikir dengan izin Allah ketika itu, satu hari ini Islam boleh tersebar sampai ke jauh luar daripada mungkin Mekah dan Madinah sampai ke Farsi. Kita pun tahu zaman 95 Hijrah Islam dah sampai 95 Hijrah. Waktu tu dikatakan masih lagi kurun kedua selepas Nabi wafat kan, masih lagi 95 Hijrah Islam dah sampai tersebar ke bumi Eropah. Dulu saya cerita tentang Andalusia kan, zaman tu. Jadi itu bagaimana yang Allah ciptakan sesuai dengan fizikal. Sebab hadis-hadis yang awal ni yang dikumpulkan, dia ceritakan, ataupun Imam Tirmizi ni dia cerita tentang fizikal, bagaimana Nabi dikatakan dari Nabi yang lebar dengan kepala Nabi besar, sesuai dengan bagaimana cara Nabi berfikir, cara Nabi berjalan, cara Nabi makan. Jadi saya katakan bagaimana karisma dan seorang pemimpin ketika tu. Nabi SAW ni berfikiran jauh. Dan kalau kita lihat juga dalam ni pengajaran daripada hadis yang pertama daripada Anas bin Malik, bagaimana dalam ni dikatakan keharusan dalam bab hukum, harus, maksudnya boleh celup ataupun mewarnakan uban yang berwarna rambut yang berwarna putih, dipanggil sebagai uban, kerana amalan ni dibuat oleh para sahabat. Dan juga tapi nanti color tu kalau kita tengok dalam ni, dia kata boleh warna merah, warna seakan merah, dia tak sebut warna hitam seperti asal, warna kemerah-merahan. Macam kita inai lah, inai yang kita pakai, kita inaikan rambut tu. Kalau warna uban orang diinaikan, dia panggil sebagai henna ataupun henna, dia panggil henna lah tu. Henna tu inai dalam bahasa kita, warna kemerah-merahan. Dalam ni yang pertama color dia kata bukan warna hitam. Kemudian dalam ni juga bagaimana larangan makruh
Nabi melarang untuk mencabut dalam bab ni, dalam hadis ni. Ulama juga tafsir pengajaran daripada hadis ni larangan ataupun makruh untuk mencabut uban. Makruh tu sampai taraf nanti ada hadis yang menceritakan haram untuk cabut uban rambut yang berwarna putih. Okay, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-38, hadis yang membahaskan tentang bilangan uban yang ada pada rambut ataupun janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis adik boleh seorang tolong bacakan hadis pendek je ni, matan dia. Hadis daripada Anas bin Malik. Kanan tak ada. Nabi biasa mulakan dengan kanan lebih afdal. Segan. Belajar bahasa Arab ni seronok belajar. Dan kalau dah hafal Quran, hafal hadis, sila, fadal. Tak apa, jangan malu. Fadal. Okay, dari hadis yang kedua dalam bab yang kelima ni, hadis ke-38 kalau dalam ni hadis yang ni dalam kitab ni, daripada Anas bin Malik, dia katakan, aku hanya menemukan 14 helai uban di rambut dan juga janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita dah maklum, dan hadis yang pertama pun dah sebut, sebelum ni pun hadis yang ke-37 pun dah sebut tentang bilangan uban yang ada pada Nabi SAW. Jumlah uban yang di rambut dan juga janggut Nabi iaitu 14, dikatakan 14 urat sahaja ataupun 14 helai sahaja. Kalau kita lihat ada hadis yang menyebut 20 tu, ada perbezaan tu, sebab di perbezaan pada jumlah-jumlah ni seperti mana juga, bila mana khilaf dalam menentukan satu-satu tarikh ni, dia ada perbezaan pandangan lah. Sebab dia tu sebabnya kalau kita lihat bila mana kalender Islam ni nak muncul, Sayyidina Umar kan, kalender Islam kita tahu muncul selepas 17 tahun Nabi wafat, 17 Hijrah. 4 perkara yang diangkat oleh para sahabat dengan ketika itu dengan Sayyidina Umar untuk menentukan bila bermulanya kalender Islam tu. Jadi dia ambil peristiwa hijrah Nabi. Dia kata wafatihi, wafat Nabi, mula-mula perkara pertama, kemudian mula maulidihi, kelahiran Nabi, kemudian yang perkara kedua dia sebutkan lihat pada ketika mana Nabi diutus menjadi Rasul, umur Nabi 40 tahun. Yang ketiga tu dalam peristiwa hijrah Nabi, yang terakhir tu wafat Nabi. Dua perkara yang pertama tu dia katakan banyak perdebatan, khilaf dari segi kelahiran Nabi. Kita tak tahu Nabi lahir tahun gajah, waktu tu tak ada lagi tahun hijrah kan. Jadi masih ada perdebatan. Kemudian dalam tarikh juga Nabi diutus menjadi Rasul juga, waktu tu tak ada tarikh lagi, tak ada tahun lagi. Kemudian sahabat-sahabat kata nak pilih, kenapa pilih hijrah tak pilih wafat Nabi? Kalau dipilih ketika Nabi wafat sebagai permulaan kalender Islam, nescaya nanti umat-umat Islam yang selepas ni akan rasa sedih, termasuk para sahabat, sebab setiap kali sambut tahun baru Islam mereka akan mengingati tarikhnya ataupun kewafatan Nabi SAW tu. Sebab dia pilih hijrah tu, dan hijrah tu juga antara yang kita tahu zaman yang paling tepat adanya tarikh bagaimana Nabi berhijrah pada 27 Safar dan sampai ke bumi Madinah pada 8 Rabiul Awal ketika tu. Jadi dalam ni juga dikatakan, nak katakan dalam ni bagaimana helaian ataupun saya katakan tadi bagaimana sahabat-sahabat Nabi ni yang dekat, sahabat-sahabat yang rapat, yang dikira boleh kira, sebab saya kalau isteri Nabi Sayyidina Aisyah ni lagi lah sentiasa duduk dengan Nabi, jadi dia boleh kira berapa, dan dia sentiasa mendampingi Nabi SAW. Nabi ada masalah kita tahu. Jadi dalam ni dikatakan bilangan uban yang hadis yang 38 ni sama macam hadis yang sebelumnya. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-39 membahaskan tentang uban Nabi SAW ni tak kelihatan. Ada sahabat kata
Bila dia nampak Nabi, dia tak nampak pun ada uban kat rambut Nabi, tapi ada. Jadi sebab apa? Sebab Nabi ada pakai minyak pada rambut beliau. Hadis 39 ni daripada Jabir bin Samurah berkata mengenai uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu shaybun wa idza lam yaddahin ru'ya minhu syai'un. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakai minyak di rambutnya, ubannya tidak. Bila mana Rasulullah memakai minyak di rambutnya, ubannya tidak kelihatan. Apabila baginda tidak meletakkan minyak rambutnya, akan terlihatlah sedikit uban. Jadi Jabir bin Samurah antara sahabat radhiyallahu anhuma, ini bapa dia juga salah seorang daripada sahabat Nabi, Samurah bin Junadah. Kemudian dalam ni hadis ni kita tengok tafsiran daripada para ulama menafsirkan bahawasanya apabila Nabi sentiasa, kita tahu rambut Nabi sentiasa kemas dalam keadaan wafrah. Bila Nabi sikat rambut, disisir kat belah telinga sampai ke tengah-tengah di antara telinga, tak sampai ke bahu. Bila mana rambut Nabi panjang, Nabi sikat ke belakang sampai ke bahu. Jadi rambut Nabi sentiasa menjaga kebersihan dan keterampilan diri dengan memakai minyak rambut. Minyak tu minyak apa Nabi pakai? Sebelum ni dah sebut, Nabi SAW suka meletakkan, melumurkan rambut beliau dengan minyak zaitun. Minyak zaitun yang berapa kali? Sebelum ni Ustaz kata ada 9 kali perkataan zaitun diulang ataupun disebut di dalam Al-Quran. Jadi tu sahabat menyatakan sebab bila pakai minyak ni kita nampak macam shiny. Bila duduk bawah matahari tak nampak sangat uban. Lagipun uban Nabi tak banyak. Ada kata 14, ada kata 20 helai. Jadi bila dia pakai minyak tu seakan-akan tak nampak daripada jauh. Tapi bila lihat dekat tu akan nampaklah uban yang ada pada janggut dan juga rambut Nabi SAW. Itu yang dia ceritakan. Hadis ke-39 ni disebut tentang antara bagaimana Nabi SAW ni, apa alat ataupun bagaimana selain daripada Nabi menjaga keterampilan, Nabi sisir rambut, Nabi rapikan rambut, apa yang Nabi gunakan pada badan ataupun fizikal rambut terutamanya yang ada pada diri beliau. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-40, hadis daripada Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, antara yang banyak meriwayatkan hadis dan juga hafal hadis, lebih daripada 2,600 hadis. Wafat pada umur 95 tahun 74 Hijrah. Okey. Hadis siapa yang nak tolong Ustaz baca ni, hadis pendek juga ni, hadis yang ke-40. Fadal. Okey. Sya'ratan bayda. Okey, dikatakan sesungguhnya pada uban Rasulullah SAW ada lebih kurang 20 helai rambut pada rambut. Ni uban Rasulullah SAW dikatakan pada rambut dan juga janggut. Dalam ni ada, dia kata 20 helai. Uban Nabi SAW tu tak ada 20 helai itu, tapi ada sahabat yang kata 14 helai. Itu yang saya katakan ikut pada keadaan bila sahabat lihat. Tapi pada biasanya kalau ulama tafsir yang paling tepat hadis daripada Sayyidatina Aisyah yang dikatakan bila Nabi wafat itu tak sampai pun dikatakan 20 helai uban yang ada pada rambut dan juga janggut Nabi SAW. Ni hadis ni sama je dengan ni dengan apa ni hadis yang sebelum ni, hadis ke-37, sebab dikira tentang bilangan uban yang ada pada rambut Nabi SAW. Ni anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang bertanya Abdullah bin Umar. Okey, kalau kita lihat daripada pengajaran pada hadis ni, ulama ataupun kita lihat para ilmuwan ataupun muhaddis, ataupun kalau kita tengok contohnya dalam kitab syarah Sahih Bukhari kan, antaranya Fathul Bari, syarah Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari Imam Ibn Battal menyatakan dalam ni tentang bagaimana usia Nabi SAW tu dalam umur dia 60-an. Kalau tuan-tuan lihat umur 60-an kita ni macam mana?
Minta maaf saya cakap ni bukan nak tunjukkan bagaimana Allah SWT ni jadikan pada kejadian fizikal Rasulullah SAW ni. Umur dia 63 tahun meninggal, tapi dalam keadaan saya katakan Nabi ini saat sebelum dia berhijrah, tak sampai berhijrah pun dia boleh fikir bagaimana cara dia berfikir dalam keadaan hadis yang seterusnya ni. Kita nak baca ni hadis 41 bagaimana Nabi SAW dalam Quran, dalam beberapa surah yang menceritakan tentang hari kiamat, Nabi rasa bimbang. Nabi berfikir tu tahap, orang kata bimbang dia tu pada umat dia. Di hadis kita baca hadis 41 tu bagaimana boleh menyebab kita biasa kalau faktor sains banyak berfikir. Kalau kita tuan-tuan adik-adik yang belajar tentang sains ni, kita tahu bagaimana kalau berfikir mungkin akan banyak yang berputih, tapi dalam masa sama dalam ni ulama juga ataupun kalau kita tengok dalam Fathul Bari ditafsir ataupun dibincangkan bagaimana usia Nabi ni Allah SWT menjaga je, dan Nabi SAW sendiri menjaga kesihatan diri beliau dengan sebab kalau kita tengok antara kehidupan Rasulullah nanti bab ke-8, dua hadis sebut saya katakan Nabi makan sekadar Nabi tak terlalu kenyang. Nabi makan kalau bersama para sahabat dengan orang ramai ni Nabi makan sampai kenyang. Kalau setakat makan dengan keluarga, makan bersendirian, Nabi makan untuk lapik perut je, untuk dia dapat buat ibadah, lakukan aktiviti seharian dia. Dia nak jaga bagaimana Nabi dalam usia tu, sebab dalam usia dia dikatakan uban dia pun tak kelihatan banyak sangat. Faktor saya katakan Nabi sendiri menjaga kesihatan, dan juga bagaimana Nabi dia jaga keterampilan diri, dan juga kita tengok tubuh badan Nabi SAW ni sihat dalam keadaan masa beliau masih hidup. Kemudian walaupun usia lanjut, tapi sahabat lihat dikatakan banyak usia Nabi walaupun 60-an macam ni, bagaimana Nabi berhijrah umur 53 tahun tu, hijrah dengan laluan yang dilalu bukan laluan biasa. Nak berhijrah tuan-tuan, kalau dulu pun naik berapa jam daripada Mekah pergi Madinah kan, sekarang ni naik train tu lagi cepat, 2 jam setengah speed train tu. Haramain nak sampai daripada Madinah ke Mekah ataupun Mekah pergi Madinah. Kalau dulu tu banyaklah, dengan kalau cerita zaman-zaman pergi umrah dulu, dengan tak ada R&R nak pergi tandas semua. Zaman Nabi SAW, Nabi lalu jaluan tu, bagaimana dengan sahabat tu, laluan yang bukan laluan biasa, dalam keadaan umur beliau yang dah ketika tu dah masuk umur 50-an. Kemudian bagaimana gaya hidup ataupun tu sebab kalau kita lihat dalam bab tentang pakaian Rasulullah SAW ni, Nabi SAW ni dia bukan sentiasa pakai baju putih je, pakai jubah. Dia ada pakaian-pakaian tertentu. Kalau kita lihat pun ada hadis yang menyebut bila mana sahabat merasa tapak tangan Nabi ni, ada ketikanya sahabat rasa tapak tangan Nabi ni tebal. Ada sahabat lain pula ketikanya rasa tapak tangan Nabi ni seakan-akan macam dia celup dalam tepung, lembut je. Itu disebabkan bila mana Nabi sebut dalam keadaan Nabi tak berjihad, dalam keadaan jihad tak lakukan aktiviti-aktiviti yang orang kata buat aktiviti menggunakan tangan tu, kerja seharian dia hanya beribadah, maka dalam keadaan tu sahabat kata tapak tangan Nabi ni terasa lembut dia bila pegang. Yang sahabat kata kasar tu kalau Nabi dalam keadaan mungkin berperang, dalam keadaan Nabi buat aktiviti-aktiviti lain selain daripada Nabi beribadah. Jadi dalam ni bagaimana kita tahu sejak daripada Nabi SAW ni lahir, Allah jadikan bukan Nabi seorang yang senang. Bagaimana Nabi pernah mengembala kambing. Tu sebablah bila mana puasa Ashura tu kan, orang Yahudi bila mana Nabi sampai ke Madinah, orang Islam kata ketika tu orang Yahudi sedang puasa kan. Orang Yahudi tu pun Nabi pun minta untuk orang Islam berpuasa pada hari tersebut. Orang Yahudi tak puas hati, sebab dia katakan ketika tu mereka berpuasa hari Ashura tu sebab mereka ni diselamatkan. Dia katakan Nabi Musa AS dan kaum Bani Israel diselamatkan oleh Allah ketika tu. Tapi Nabi sebut apa? Aku ni lebih layak lagi berbanding kaum Bani Israel ni untuk klaim yang kata mereka ni nak kata ikut Nabi Musa. Dia, sebab apa? Sebab dia katakan Nabi Musa, dia pernah jumpa Nabi Musa AS masa peristiwa Mi'raj. Nabi Musa yang nasihat dia suruh Nabi SAW ni minta kurang 50 waktu solat sampai tinggal 5 waktu.
Lepas tu Nabi Musa AS pun masa beliau, kehidupan beliau pun beliau pernah jadi penggembala kambing, seperti mana kehidupan Nabi SAW pernah jadi penggembala kambing. Nabi SAW pernah jadi peniaga. Kali pertama Nabi berhijrah ke mana? Ke Habsyah kan, bersama pakcik dia Abu Talib. Jadi dalam tu dikatakan dalam ni bagaimana gaya hidup Nabi itu yang daripada sejak Nabi lahir sehingga Nabi diutus menjadi Rasul. Kemudian apa yang beliau lakukan selepas daripada itu, apa yang beliau tonjolkan pada para sahabat ni, yang supaya kita ni, para sahabat ni dan umat Islam ni jadi ikutan apa yang beliau buat ni. Gaya hidup ni, jaga kebersihan diri. Nak kata sebab ada satu kisah seorang sahabat tu, dia sebab apa yang Nabi pegang, saya katakan apa, kadang-kadang ada sahabat ni dia macam satu ketika saya pernah cerita sahabat yang simpan rambut Nabi kan. Rambut, saya katakan bila apa yang ada pada rambut Nabi ni, kalau gugur Nabi akan bagi pada sahabat. Satu ketika seorang sahabat Nabi dah wafat ketika itu, dalam satu peperangan dia simpan rambut Nabi dalam dia punya topi perang kan. Tiba-tiba topi perang dia tu hilang. Dalam perang-perang tu dia pergi nak cari topi dia. Sahabat lain pelik, dia kata topi dia banyak lagi stok kan, kenapa nak cari? Rupa dia kata dalam topi tu dia simpan setiap kali bila gugur rambut Nabi dia ada simpan helaian rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat tu rambut dia panjang, dia tak nak potong, sayang. Sebab apa? Sebab dia kata rambut ni pernah dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana barakahnya Nabi itu. Barakahnya Nabi kita tahu dalam sirah, dalam sejarah, sajak Nabi lahir lagi. Itu sebab bila Halimatus Sa'diyah dengan suami dia yang miskin, kita tahu, saya katakan peringkat awal Nabi, asalnya Halimatus Sa'diyah dah tak nak ambil dah Nabi. Sebab apa? Anak yatim. Akhirnya tak ada orang nak ambil, Allah jentikkan pada hati isteri daripada Halimatus Sa'diyah dan suami ni, dia susukan Nabi. Dan akhirnya apa yang Allah berikan kepada dia, barakah yang ada pada anak yang dipanggil sebagai Muhammad tu ketika saat dia kecil. Jadi orang yang senang Halimatus Sa'diyah dan suami dia ketika tu. Jadi dalam ni kalau kita lihat bagaimana para ulama dia tafsirkan hadis ataupun hadis daripada Sayyidina Umar atau ni pengajaran daripada ini, kita tengok bagaimana gaya hidup Nabi. Nabi jaga kesihatan diri, jaga keterampilan diri. Jadi dalam masa sama, bila mana jaga keadaan-keadaan tersebut, maka Nabi dalam keadaan yang sihat, walaupun umur dah berumur, tetapi dalam keadaan Nabi wafat, tapi kita boleh lihat apa yang dicerita ataupun daripada riwayat-riwayat daripada hadis daripada para sahabat. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang ke-41. Hadis yang ke-41 daripada Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, anak kepada daripada Ibnu Abbas, yang lahir 3 tahun sebelum hijrah Nabi, lahir di Mekah. Kemudian hadis yang ke-41 ni hadis bagaimana punca rambut Nabi ni, ataupun ada dia warna putih pada rambut dan juga rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis daripada Abdullah bin Abbas melaporkan, dia katakan qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ya Rasulullah qad shibta, qal syayyabtani hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza asy-syamsu quwirat. Dikatakan Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, kamu sudah beruban. Rasulullah SAW berkata pula, ubanku ini disebabkan punca dia oleh surah Hud, Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba dan juga At-Takwir. Kalau tengok pada nota kaki ni ataupun dalam kotak tu, tuan-tuan, ada di para hufaz, dikatakan surah-surah ni yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang bahagia dan sengsara di akhirat dan menceritakan keadaan hari kiamat. Hal ini membuatkan Rasulullah SAW rasa bimbang ataupun rasa risau tentang perihal umatnya. Baginda begitu mencintai umatnya, baginda berharap umatnya tidak merasakan azab seperti umat-umat yang sebelumnya. Ni kalau kita lihat hadis ni, kita lihat pada bagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 176, Allah sebut faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah-kisah ni kepada mereka agar mereka berfikir. Kemudian Allah sambung dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ni terdapat pengajaran bagi orang yang nak berfikir. Jadi maksudnya dalam ni dia risau
keadaan umat dia tak nak jadi macam umat-umat yang terdahulu. Dalam Quran Allah dah cerita bagaimana Allah laknat, bagaimana kaum-kaum saya pernah ceritakan bagaimana saat Nabi Yunus terjun keluar daripada kaum umat, lari daripada umat dia, saat dia terjun dia naik kapal tu, sebelum dia kena telan dengan ikan nun tu, saat tu Allah dah datangkan balak bencana pada pengikut-pengikut kaum dia, sehinggalah dia selamat daripada keluar daripada perut ikan tu, sampai kembali ke kampung dia. Ketika tu umat dia dah beriman ataupun beriman kepada Allah dan juga ikut apa yang didakwahkan oleh Nabi Yunus AS sebelum tu. Begitu juga kalau kita tengok bagaimana Allah murka terus terbalikkan kaum Nabi Lut, kaum Samud kan, bagaimana. Jadi Nabi SAW dalam hadis ni dia katakan dia risau kalau perkara-perkara apa yang Allah cerita ni dalam Quran, sebab Quran sebagai mukjizat yang diturun. Sebab saya katakan tuan-tuan, Quran ni sekarang ni jadikan sebagai macam buku, bukan jadi buku cerita, tapi maksudnya adik-adik ni saya katakan alhamdulillah dapat menghafaz Quran dengan guru yang hebat-hebat yang ada kan. Kalau sekarang banyak diangkat dengan kalau boleh bertaranum lagi, kalau boleh belajar tentang ilmu qiraat kan. Ilmu qiraat ni belajar seronok. Sebab saya kalau di Malaysia ni kita beri riwayat Hafan Asim kan. Kalau saya duduk di Maghribi dulu, mereka ni membaca Quran dengan riwayat Warash An-Nafi', yang panjang-panjang belakang dia nama akad semua tu, Warash An-Nafi'. Kita baca apa tu, kita pun ada baca juga apa tiga perkataan, 3 ayat tu. Saya tak ingat. Wadduha tu macam tu lebih kurang. Saya katakan dalam Quran, bila mana Allah sebut dalam Quran yang Allah dah cerita dah berbagai cerita tentang para rasul, para pengikut-pengikut mereka sebelum daripada Nabi SAW, Nabi akhir zaman. Maka jadi kita baca Quran, faham tentang terjemahan dan kita tadabbur. Mudah-mudahan bila mana kita tadabbur, kita pula lihat ditambah dengan hadis-hadis yang diriwayatkan ataupun disabdakan oleh Nabi SAW oleh para sahabat, maka kat situ kita katakan tu. Sebab dalam Quran itu sendiri Allah sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat mana lagi yang kita nak dustakan. Allah dah cerita dah semua. Kalau orang tak nak puasa, Allah cerita dalam Quran, bukan umat Islam je puasa. Saya katakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Orang terdahulu pun puasalah kamu, dituntut kata kamu berpuasa seperti mana orang yang terdahulu berpuasa kan. Sebelum Nabi berpuasa, sebenarnya kalau tengok dalam sejarah pun, peristiwa puasa hari Ashura tu, sebelum Nabi berhijrah pun, Nabi sebenarnya bersendirian dah pernah berpuasa Ashura. Cuma dia tak puasa, tak bagi tahu pada sahabat. Itu sebab bila sampai dia tengok orang Yahudi berpuasa, dia pun bagi tahu kepada orang umat Islam ketika untuk berpuasa. Jadi dalam ni dia katakan bagaimana Nabi bimbang dengan keadaan umat dia pada hari kiamat tu, yang dikatakan dalam hadis ni, tafsiran daripada hadis ni, Nabi merenung betapa Nabi SAW ni merenung betapa hebatnya surah-surah yang menceritakan tentang hari kiamat. Bagaimana kita tahu wa innama yatawaffawna ujurakum yawmal qiyamah kullu nafsin za'iqatul maut wa innama yatawaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa tu pasti akan mati, dan sesungguhnya ganjaran pahala amalan kita yang di dunia Allah janji kita beri pada hari kiamat. Kalau Allah tak bayar cash pun kat sini. Itu sebab saya katakan ada relate ni dengan keadaan bila mana Allah sebut maka nikmat mana yang kita nak dustakan. Allah janji tak bagi kat muka bumi ni. Kita buat ibadah lebih, orang buat ibadah tak lebih, kita dapat sikit, orang lain dapat banyak. Jangan pertikai. Jangan ada sesekali dalam diri, dalam perasaan kita ni uzan kepada Allah SWT dan juga para rasul. Sebab apa? Kita tahu mungkin dalam kehidupan kita ni ibarat saya katakan, saya sebut macam main catur. Adik-adik pandai main catur, sebab saya minat main catur. Bila mana kita main catur, tak semestinya permulaan game tu, orang yang tahu permulaan game, middle game dengan end game dalam catur kan, tak semesti permulaan tu bagus, bila pertengahan tu kurang bagus, tapi pengakhiran tu kadang-kadang ada yang bagus. Kadang-kadang permulaan game dalam main catur, middle game tak bagus, tiba-tiba menang. Yang kita cari dalam kehidupan kita ni, bila mana kita mengaji tentang peribadi Nabi, tentang bagaimana kita nak mendekatkan diri dengan Nabi, dengan Allah SWT, pengakhiran tu yang kita cari.
Kita tahu banyak kisah-kisah hebat. Ada yang alim-alim, bila mana Allah uji sekejap dia terus masuk dalam neraka. Itu yang kita selalu minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Ini sebab Nabi SAW sangat risau. Dalam hadis ni diceritakan bagaimana Nabi SAW sendiri mengalami sedikit kebimbangan bila mana ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar bila mana punca uban yang ataupun rambut putih yang daripada rambut dan juga janggut Nabi SAW. Jadi dalam ni juga kalau kita tengok ulama tafsir bagaimana Nabi takut umat dia ni jadi seperti umat-umat yang Allah laknat, yang Allah murka, yang Allah dah sebut dalam Al-Quran sebelum ni lagi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita dalam beberapa hadis kita berhenti untuk sampai hadis 41 ni, insya-Allah kita tangguhkan dulu dalam beberapa hadis yang kita baca ni. Dalam bab yang kelima ni, bab yang membahas atau membicarakan tentang uban Nabi SAW. Dalam masa yang sama kita tahu jumlah bilangan uban yang ada pada rambut dan juga janggut Nabi SAW ni ada yang kata 14, ada yang kata 20. Selain daripada itu, kita juga ketahui bahawasanya Nabi SAW pernah mewarnakan rambut. Maksudnya bukan Nabi uban yang ada rambut yang warna putih itu Nabi tak pernah warna rambut, tapi dalam warna rambut yang disebut ni dalam hadis yang kita jumpa setakat ni warna kemerah-merahan, macam warna inai gitu. Henna tu lah warna kuning kemerah-merahan. Kemudian yang seterusnya dalam ni juga kita tahu bagaimana keharusan, bagaimana kat situ dalam segi hukum harus untuk kita maksudnya boleh-bolehkan untuk mewarnakan rambut atau mewarnakan uban. Dan larangan makruh dalam hadis ni belum ada lagi hadis yang secara tegang. Nanti kita sampai bagaimana larangan makruh ataupun haram hukumnya untuk mencabut uban. Dan yang terakhir sekali, bagaimana dalam ni kita tahu punca daripada uban yang ada pada fizikal ataupun khusus pada rambut dan juga janggut Nabi ni adalah daripada kita tahu bagaimana Nabi saat Nabi nak wafat pun kita tahu Nabi ni sangat sayang kepada umat dia dengan sahabat dia. Itu sebab bila saya katakan Nabi sentiasa duduk di belakang untuk memerhatikan para sahabat dia, apa yang sahabat dia ingin dan mahukan. Dan juga jadi kiranya Nabi jadi tok guru pada para sahabat jadi anak murid. Sebab sahabat-sahabat, para sahabat dia katakan orang-orang bukan calon-calon orang-orang yang hebat, yang sanggup. Dalam hijrah Nabi SAW kita tahu bagaimana Abdurrahman Auf tinggalkan hartanya, walaupun kita tahu Nabi sebut faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Bagaimana Nabi sebut siapa yang berhijrah kerana Allah dan juga Rasul maka Allah beri, maka dapatlah Allah juga Rasul. Siapa yang berhijrah kerana dunia semata-mata, awi mura'atin yankihuha, maka anak berkahwin dengan perempuan semata-mata, maka Allah pun bagi. Itu juga saya kaitkan dengan saya katakan bila mana kita ni dalam kehidupan kita ni jangan ada perasaan ataupun rasa sangsi orang lain. Kita beribadah banyak kali banyak lebih daripada orang lain dapat lebih. Itu sebab Allah dah bagi masing-masing punya bahagian. Apa yang kita perlu lakukan, terus istiqamah dengan apa yang kita buat. Dan juga saya katakan jadikan sentiasa tajdik niat kita dah baik, jadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan beberapa hadis yang kita baca ni kita lebih lagi dekat untuk mendekati dan juga untuk mengenali junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas pada sahabat, pada tuan-tuan muslimin dan adik para hufaz pada malam ni. Mudah-mudahan manfaatnya bukan saja pada diri kita, pada keluarga dan juga pada masyarakat secara umumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.